Okey, okey. No problem. Kalau dah bagi tahu. Boleh nampak? Dah exit ke ni? Okey. Okey, okey. So, boleh besarkan skrin terus buat presentation lah. Slide show. Okey, boleh. Okey, boleh. Dah boleh nampak. Okey, kita dah live ke macam mana? Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat malam. Jadi, tadi kita sangkut-sangkut kita punya audio dan video ada masalah. Jadi, saya sambung balik pada slide kita yang seterusnya. Doktor, kita tengok slide yang seterusnya. Ini slide yang saya sediakan. Jadi, budaya mendaki selamat untuk rakan-rakan. Jadi, ada 3 perkara yang saya kongsi, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Ini 3 perkara yang saya nak tegaskan lah. Jadi untuk mendaki itu selamat kena merangkumi 3 situasi ataupun apa proses ni. So next slide doktor. Kita boleh pergi pada yang lain. Okey, jadi sebelum aktiviti, jadi saya tekankan tadi tentang mengetahui lokasi kesesuaian kategori aktiviti. Jadi kita tahu hari ini ada banyak trail yang bermalam dan juga pulang hari. Dan dari segi tahap kesukaran dan juga kes-kes sebelum tu, sebab ada setengah-setengah tempat yang mana kita tahu banyak kes kejadian kemalangan dan sebagainya. Jadi jangan ditempahlah kemalangan tu. Contoh kita lihat kes-kes di Bukit Tabu, kita dah tahu tempat tu berisiko dan sebagainya. Jadi masih ada lagi orang yang masih tak ambil tahu dan tentang risiko. Jadi penting untuk kita ambil tahu sebelum kita pergi aktiviti itu berjalan, tempat nak pergi itu sesuai atau tidak dengan kita. Dari segi kita punya tahap kecerdasan kita, keupayaan kita, kita punya pengalaman kita. Bukan semua tempat sesuai untuk semua orang. Itu pandangan kami di Mosa, sebab ni berdasarkan banyak kemalangan-kemalangan ataupun kes yang kita dapati berlaku disebabkan orang tak bersedia dengan tempat tu. Dia tak tahu pun tempat tu perlunya persediaan seperti itu. Semudah kes kita tengok di Gunung Luang. Kita tahu abang-abang Jepam dah berapa kali bawa turun APMM bawa turun serta yang tak bawa headlamp. Sebab dia orang jangka kan tempat tu macam mudah. Sebab sekarang ni era media sosial kan. Jadi bila era media sosial, semua orang ingat semua orang boleh sampai, semua orang boleh tiba dengan mudah, tengok gambar cantik, tempat lawa. Jadi itu antara perkara yang penting untuk kita tahu. So next slide doktor. Boleh minta tolong? Jadi untuk seterusnya, sebelum aktiviti itu berjalan, ambil tahu tentang penganjur, kelompok peserta dan juga malim yang bawa. Penganjur sebab kita tahu penganjur ramai. Banyak kategori penganjur sebab kita tahu sekarang ni glamour dengan perkataan gogonizer. Gogonizer. Jadi organizer yang ada kita tahu bukannya semuanya mampu, tapi semua nak buat duit. Jadi kadang-kadang kita tengok trip tu murah, jadi semua orang nak pergi. Jadi itu pentinglah untuk kita ambil tahu. Kelompok peserta, kita ada kes yang mana peserta tinggalkan kawan-kawan. Dia tahu dia sampai dekat parking kereta, dia nak balik. Jadi rakan dia sakit ke, penat ke, letih ke, that's why kita ambil tahu yang nak pergi ni, yang kita ni siapa. Rakan ni yang kita kenal ke, kalau tak kenal tu macam mana pula kategori orangnya. Jadi mungkin kita tahu ini program-program, open program ni diwujudkan disebabkan ramai orang yang tak ada geng tapi nak banyak gunung. Jadi kita just group je mana dengan penganjur yang ada. Tapi penting untuk kita ketahui kelompok yang peserta tu adakah kategori hardcore ke, medium ke, runner ke. Sebab kita tahu kita punya kebolehan kadang-kadang buatkan orang tertunggu-tunggu dan sebagainya kan. Dan last kali kita ada ambil tahu juga tentang malim yang bawa lah. Sebab malim gunung yang ada, hari ni kita ada banyak macam-macam persatuan malim gunung yang ada. Kita ada juga persatuan-persatuan ataupun maling gunung yang tidak berpersatuan. Kita ada maling gunung yang tak berpersatuan tapi mahir. Ada maling gunung yang dalam persatuan tapi dia mahir untuk kawasan tertentu je, bukan untuk semua tempat. Sebab kita kena maklum, ada orang komplain pada saya, dia cakap, Abang Mus, saya pakai maling gunung ni daripada persatuan. Tapi kenapa dia bawa tempat tu macam kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Jadi itu penting, malim gunung dia join persatuan tu sebab persatuan tu untuk kerjaya malim gunung. Tapi bukan bermakna dia tahu semua gunung yang korang nak pergi. Jadi ambil tahu malim gunung tu betul ke dia tu boleh bawa di situ. Bukan hanya kerana dia seorang malim gunung yang berdaftar ataupun yang berpengalaman, tapi belum tentu dia tahu kawasan tu sendiri
So next slide, Doktor. Jadi lain dari segi keperluan undang-undang dan juga budaya setempat. Ada tempat yang mana kena minta izin. Ada tempat yang boleh masuk, ada yang tak, yang mana orang tak suka masuk. Kita ada kes yang mana peserta hampir disumpit masa kita pergi. Saya menghantar satu grup doktor, dia orang naik Trans Batu sampai dekat pos musuh. Orang asli datang satu kampung dengan lembing dengan apa semua, tak pasal-pasal lah. Hari tu saya jadi pemegang pingat jaksa pendamai. Jadi dengan orang kampung berjanji, saya dengan ini berjanji untuk tidak membenarkan lagi pendaki lain masuk kampung tuan-tuan. Jadi terpaksa buat video live masa tu kan, orang kampung paksa saya. Jadi bukan semua tempat orang terima kita, sebab setengah tempat tu orang rasa dia selesa dengan cara dia. Tak salah dia, tapi kita ni sebagai pendaki ambil tahu dulu. Ada tempat orang welcome kita, ada tempat kena ada pakai malim setempat. Kita pergi di kes di Gunung Kendrong, kita ada banyak konflik dengan orang setempat. Orang setempat di sana dah biasa dengan culture malim gunung mesti pakai daripada orang kampung. Jadi kita kena ambil tahu. Jadi jangan hanya kerana nak buat rate, sebab kita tahu ada juga orang pergi naik gunung ni, dia pergi tidak melalui penganjur-penganjur yang mana pun. Dia hanya mengikut blok-blok yang ada ataupun catatan-catatan pendaki sebelum ni dan terus terjah tempat tu. So ambil tahu benda-benda ni. Kalau tak, kita jadi tak selamat. Tak selamat kena pukul lah. Okay. Jadi yang seterusnya Doktor, kita cerita next slide kita. Pastikan barang keperluan kecemasan. Gambar background ni gambar kereta tersangkut. Saya cerita kereta tersangkut ni Doktor, kita ada kes yang mana heboh di luar ni, orang telefon bomba, telefon polis, nak minta polis masuk ke dalam hutan, nak buat aktiviti menyelamat. Dia orang kata ada satu grup 14 orang tak keluar-keluar dah lebih daripada 2 hari daripada duration. Sepatutnya dia orang keluar dalam masa 6 hari, tapi ni dah 8 hari tak keluar. Puncanya sebab kenderaan 4-wheel yang bawa dia sangkut. Dia orang dengan 4-wheel tu tersangkut di tengah-tengah jambatan, tak boleh nak bergerak keluar. Jadi sebab itu dalam budaya mendaki ni, untuk mendaki selamat, bukan sahaja barang makan keperluan ekspedisi, kena ada barang makan keperluan spare. Sebab kita belum tentu selamat keluar panjat daripada gunung, tapi tak selamat keluar lagi sampai ke parking kereta. Jadi penting untuk kita ini bawa barang-barang spare dan sebagainya, makanan dan alatan yang saya kongsi pada slide tu. Kalau tuan-tuan tengok, pisau, pemetik api, bekas ni makna bekas untuk kita jadikan bekas air, bekas minum, bekas makan. Jangan datang hanya orang kata bawa pinggan. Ini sekarang ni style pendaki moden Doktor. Dia semua datang memang jenis harap makanan hulur dekat kemah. Jadi tak boleh. Kena ada bekas ni. Sebab hilang tak pilih orang. Jadi makna kita bukan pilih aku nak hilang, aku tak nak hilang. Tak ada. Mungkin kau, mungkin aku, mungkin kita semua. Kalau hilang beramai-ramai berkonvoi tak apa Doktor. Sonok. Ni hilang seorang-seorang jadi masalah ni. Jadi selalu Doktor, bila orang tanya pada saya, bila orang telefon beritahu ada kes kehilangan Cik Mus, saya akan tanya berapa orang? 5 orang. 5 orang kami pun relax, bomba pun beritahu cak apa, kita relax tak jauh begitu kan, 5 orang. Tapi kita dengar seorang, kami akan jadi pending. Sebab belum tentu satu orang tu dia akan bawa semua barang yang saya senaraikan tu. Pisau, pemetik api, bekas, tali, baju hujan, ration tempur. Ration tempur ni kita bukanlah nak suruh perang pun. Ni bekalan makanan tambahan, first aid dan ubatan, telefon bimbit. Zaman sekarang ni gunung majoriti Doktor dia dah ada dah dia punya line telefon. Kecuali di sebelah Camah Hulu Sepat di sebelah tengah-tengah tu, Banjaran tengah-tengah tu, di Kelantan Pematang C pergi ke sebelah Noreng, sana mungkin tak ada lah. Tapi macam mana pun once you exit mana-mana kawasan yang berhampiran, line telefon dah mula ada, you dah boleh guna telefon tu bagi memohon bantuan. Satu penting tu bawa telefon bimbit, bawa power bank. Jangan asyik snap 24 jam. Side muka aku, side muka engkau, muka aku dan muka aku lagi kan. Sampai habis bateri. So power bank bawa spare. Power bank, bila tak ada bawa power bank ni, ini antara perkara yang kita tengok banyak kes yang mana mangsa sampai dah habis bateri untuk membuat panggilan. Jadi bila orang hilang, antara masalah paling utama Doktor, ibu bapa, kawan-kawan semua sibuk menelefon, tanya engkau kat mana. Sedangkan waktu itu sebenarnya orang luar bagi laluan pada pihak berkuasa untuk berhubung dengan mangsa. Cukuplah yang mangsa pula, tak payahlah kau buat live kau kat mana, bagi tahu saya kat sini, tunjuk pula gambar live kawasan kan. Tak payah, share je location, cukup. Ini penting. So, waktu kita hilang, antara perkara yang penting kita nak ada boleh berkomunikasi seterusnya. So ini budaya mendaki selamat next untuk maklumkan pada pihak berkuasa, pihak keluarga. Sebab yang hilang nombor satu yang pending keluarga.
Kawan kita tak hilang mana pun, tapi family kat luar dah macam ayam hilang anak kan. Jadi penting untuk sentiasa maklumkan pada pihak keluarga, at least fair lah doktor kan. Kalau kita pergi trip tu 4 hari, bagi tahu 5 hari saya balik. Jangan bagi tahu hari cukup, kita tak tahu hari kita sangkut, kita tak sangkut, kepala air turun, kita terpaksa tangguhkan sebentar sehari dan sebagainya kan. So just make sure jangan maklumkan juga pada pihak kuasa. Sebelum waktu aktiviti nak berjalan tu, maklumkan pada dia orang. Kita akan pergi sekian-sekian, balik sekian-sekian, bukan kena bayar pun kalau bagi tahu pada pihak polis. Bukan dia nak kena bayar apa macam permit hutan dan sebagainya. So next, doktor bagi tengok. Semasa aktiviti juga antaranya yang sebelum tu. Ambil tahu matahari naik turun. Matahari naik turun. Next tu lah. Jadi penting ni, orang selalu tanya pada saya punya style. Ada audio bising sikit. Okey. Boleh dengar doktor? Jadi untuk saya punya style, bila kita buat aktiviti ni, biasanya kami akan ambil tahu arah matahari naik dan turun masa kita nak mula aktiviti. At least apa-apa jadi, kita tahu daripada arah mana kita datang. Jadi ambil tahu matahari naik sebelah mana. Sampai je. Biasa kita akan start awal pagi. Jarang kita start mendaki ni awal tengah hari. Orang akan start awal pagi. So bila pagi tu kita tengok, okay, matahari sebelah sana. So maknanya anything happen, kita akan aim arah matahari timbul, matahari naik masa dalam keadaan kecemasan. So, tak adalah kita jadi panik yang bukan nak ke kiri ke kanan, sebab matahari dia kekal kat situ juga. Dia akan ikut dia punya arah dia. So ini penting semasa aktiviti berjalan tu, sebelum nak mendaki, tengok dulu. Okay, next doktor. Okay, next slide. Okay, memastikan bekalan secukupnya dan menggunakan laluan yang disediakan sahaja. Dia ada kes yang mana pendaki salah laluan disebabkan nak pakai shortcut. Bukanlah shortcut. Kenapa? Bila kita nampak kadang-kadang tu depan tu ada lorong, kita akan mula ikut jalan pintas. Dia punya masalah ni waktu menurun selalunya. Waktu menaik mudah. Kes hilang ni doktor, majoriti adalah waktu menurun. Waktu naik, kes yang terjadi kebanyakannya berlaku dekat Bukit Berogah. Ada 4 kes, semuanya jadi waktu menaik. Itu Berogah punya special. Dia tak hilang waktu menurun, semuanya waktu menaik. Tapi tempat-tempat lain semuanya waktu menurun kebanyakannya. Jadi pastikan kita bila kita mendaki ni, kita gunakan laluan yang disediakan. Terlampau banyak kita guna shortcut, pusing sana pusing sini. Kita tengok kat Gunung Irau bersimpang siur. Jadi kita nak elakkan daripada lumpur dan sebagainya. Jadi di situ buatkan kita sesat. Di segi keselamatan, tempat yang dah biasa orang lalu, tempat binatang tak lalu lah. Jaranglah nak terpijak benda-benda lain lah. Jadi kita sebaiknya gunakan laluan yang disediakan sahaja. Dan seterusnya, next slide kita doktor. Budaya BPR, Bumi Putra. Okay, rockers. Buddies, berteman. Ini Umay tadi cerita panjang lebar. Dia pergi, saat dia kehilangan, dia berseorangan. Jadi banyak kes yang mana semua hilang tanpa berteman, semua seorang diri. Azharul yang hilang di Bukit Berogah, seorang diri. Budi di Gunung Gerah, seorang diri. Seorang lelaki, Hesius di Temple Park, kami mencari 3 hari, seorang diri. Mana lagi? Bukit Sagar, Bukit Apek, seorang diri. Biasanya orang hilang semua seorang-seorang. Kalau hilang berdua pun cukup penat kami nak mencari. Saya masih ingat pengalaman kami mencari di Moyang Kaban dan Genting Rumpin. Puncak tertinggi di sebelah banjaran yang mana Berogah dekat Beranang tu. Belakang Bukit Berogah tu, atas tu ada Moyang Kaban dan Genting Rumpin. Jadi pendaki tu hilang selama 2 hari. Selama 5 hari, berdua orang. Jadi 2 orang boleh hilang 5 hari. Kalau seorang-seorang, kita boleh bayangkan berapa hari dia akan pergi. Bila berdua, bertiga, berempat, kalau kita hilang pun, perjalanan kita akan jadi lebih perlahan, jejak akan jadi lebih besar dan mudah pencarian untuk dibuat. Itu sebab kenapa biar berteman. Jadi budaya berteman ni dalam aktiviti mendaki ni, selalunya waktu mendaki doktor, dia orang berteman. Waktu turun masing-masing dah hilang panduan, masing-masing dah kejar, dah nampak KFC, McDonald. Jadi semua akan menuju ke bawah tanpa mempedulikan kawan-kawan yang lain. So make sure berteman lah. So next, doktor. Pace.
ada mercun air cina. Motor letup belakang. Okey. Baik, untuk pace ni pula untuk kita cerita pasal kelajuan pergerakan kita. Terlampau perlahan orang menyampah, terlampau laju pun orang menyampah. Jadi kita ni terputus, hilang. Antaranya adalah apabila orang lepas terlampau laju, orang juga dan akhirnya terputus dari kumpulan. Dan ada masanya disebabkan terlampau tinggalkan dan akhirnya hilang juga daripada kumpulan. So keadaan ni semuanya berlaku di setiap tempat, di setiap kes, banyak kali berlaku. Satu pace pergerakan kita kena sekata. So next doktor, slide kita. Okey, yang ini regroup. Jadi biasa perkara yang kita tengok regroup jarang-jarang. Ada sekarang ni dah banyak grup yang disiplin lah, diorang buat regroup. Ada masanya banyak yang tak buat regroup. Kadang-kadang lepas 2 jam, 3 jam baru diorang buat regrouping. Jadi kita ada kes rakan saya hilang, saudara Hasan Ayat di Gunung Yap. Regrouping agak lewat, lama. Jadi untuk saya sendiri dengan Okok, kalau Okok masih ingat masa kita pergi Camah Hulu Sepat, kita sampai di Camp Sepadan, saya regrouping lebih kurang dekat 1.5 jam, dekat 2 jam kami regrouping, baru kami sedar ada seorang peserta hilang. Jadi penting untuk regroup ni dalam sejam ataupun kurang daripada tu kita just tengok. Sebab tu kalau paling baik jalan dalam satu group yang besar. Kalau tidak pun regroup dalam masa sejam tu kita regroup. At least kita ada sejam gap untuk kita mencari balik orang belakang di mana last. Sebab ini penting. Bila kita terlampau lambat sangat buat regroup, so dia punya risiko makin besar. Kadang-kadang orang kata macam buat kerja bodoh pula kan, buat regroup sejam sekali regroup. Biar kita buat kerja bodoh sekarang daripada kita buat kerja bodoh akan datang. Mencari sampai tak jumpa kawan-kawan kita. So ini antara perkara yang penting. So next doktor. Okey, jadi selepas aktiviti berjalan, antara perkara penting untuk budaya mendaki selamat, ada orang komen pada slide saya doktor, dia kata kenapa pula bawa sampah ni masuk dalam budaya mendaki selamat. Tuan-tuan, kalau sampah tu tinggal, besoknya campsite kita tu jadi tempat binatang. Tak selamat dah pula orang lain masuk. Kita nak kena selamat juga. Binatang nak kena selamat juga. Next punya group expedition nak kena selamat juga. So that's why sampah bawa keluar. Masuk berat, balik ringan. Apa masalah kita nak bawa keluar balik barang-barang kita tu. Jadi make sure ini penting untuk aktiviti mendaki ni bukan sahaja selamat hari ni, tapi selamat di masa akan datang. Sebab kalau tuan-tuan, orang semua cakap, kita masuk hutan ni tak pernah jumpa binatang pun, betul ke tinggal sampah ni binatang datang? Tuan-tuan, dekat Camp Seroja di Gunung Korbu tu, ramai orang naik Gunung Korbu ni, doktor, tapi diorang tak pernah tengok video di Gunung Korbu tu, mana kamera trap bila letak, waktu tak ada pendaki, ada je binatang. Dengan harimau ada di situ, dengan beruang ada di situ. Tempat kita lalu ni, binatang lalu. Cuma schedule dia lain-lain. Waktu kita lalu, dia tak lalu. Itu je. Jadi bila kita tinggalkan benda-benda macam ni, dia akan jadi ancaman pada binatang ni. Dia menarik binatang-binatang ni masa akan datang. Bila kita tahu sampah-sampah ni, babi hutan datang. Bila datang babi hutan, datanglah pula pemangsanya. Jadi pertemuan antara manusia dengan haiwan ni akan jadi lebih kerap. So kita nak elakkan benda ni lah. Jadi budaya mendaki selamat, antaranya bawa keluarlah benda yang kita bawa masuk. So seterusnya doktor. Pastikan semua ahli rombongan keluar. Ada kes doktor. Berubah. Bila saya telefon balik penganjur kata tak adalah, saya dah sampai rumah dah. Jadi semua orang dah selamat dah. Padahal ada lagi rakan dekat dalam, masih lagi dalam perjalanan, tak selamat keluar, dah hilang merata-rata. Jadi hari ni penting untuk kita head count ni betul-betul. Kita ni kadang waktu pergi beria-ria ambil nombor. Okey, kau pegang nombor 4 sampai mati pegang nombor 4. Tapi time balik main sebut je. Tak tengok muka pun. Tahu-tahu dengan nombor cukup, kita pun balik. Jadi penting untuk hari ni bukan sekadar waktu masuk. Kita tengok waktu balik, waktu keluar. Jadi waktu keluar tu make sure semua okey dah semua keluar, barulah kita make sure bergerak pulang. Jadi jangan kita just keluar ikut mana yang sempat di mata kita. Jadi penting hari ni bila dalam grup-grup yang besar ni kadang-kadang risiko untuk kehilangan peserta ni selalu terjadi. Dan seterusnya doktor, jadi selepas aktiviti berjalan, memastikan kita maklumkan kepada keluarga dan juga pihak berkuasa. Dia ada satu uniknya kes doktor.
mangsa hilang. Mangsa tak hilang pun, dah balik dah. Dah sampai kat rumah dah. Dah 2 hari dah balik. Jadi mak dia telefon polis, kami ni dengan Mosar, di Mosar dan juga rakan-rakan pihak berkuasa mencari di Bukit Tabur, mangsa ni dikatakan hilang. Cari-cari tak jumpa. Dah 2 hari dia kata. Kami fikir Bukit Tabur takkanlah sampai 2 hari tak keluar-keluar lagi kan. Mungkin kemalangan. Jadi last night polis try check lagi sistem dalam telefon bimbit dia. Rupanya dia ni pergi rumah kawan dia. Tengok pinpoint ada kat rumah kawan, polis pergi ke rumah kawan dia dan tengok rupanya dia dah 2 hari rehat dekat rumah kawan dia. Dia kata penat. Dia selamat keluar. Jadi sebab itu bila once you keluar, bagi tahu pihak kuasa, keluarga. Ini antara yang benda yang penting. Ini kita terus jadi ini penting. Jalan macam mana nak maklumkan pada pihak kuasa dan juga keluarga yang anda selamat keluar. Dan last kali maklumkan pihak penganjur sebelum kita ada kes juga doktor, penganjur jadi panik, telefon pihak kuasa bagi tahu yang mana pesertanya masih lagi tak keluar. Sedangkan peserta tu punya keluar lebih awal, dia follow sebab sekarang ni bila trip, kalau hari raya Chinese New Year doktor dalam kalau di sebelah Camah Hulu Sepat sana, lebih kurang 500 orang. Dia dah jadi macam shopping mall doktor dalam hutan ni. Jadi macam shopping mall. Jadi bila program yang dibuat ni, program open program, orang pergi asal bernyawa, kita tak kenal sangat, main trip, main jalan, blend dengan grup lain. Bila time keluar, dia ikut grup lain keluar. Yang grup dia rupanya keluar kemudian, tapi dia main ikut. Dia pun tak kenal itu grup siapa, dia ikut je katanya. Bila dia keluar, last kali bila dia punya penganjur dia sampai dekat tapak, tengok kira-kira ada seorang lagi tak cukup. Rupanya yang seorang ni dah balik rumah. Dia tak bagi tahu pada penganjur yang dia balik, yang dia orang ni pula susah payah lah pula buat rescue dan sebagainya. Jadi penting untuk hari ni, jangan menyusahkan orang. Kita nak selamat diri, tapi pada masa yang sama pastikan selamat kawan-kawan. Jangan menyusahkan orang, kita tak maklumkan, just pentingkan diri. Itu budaya mendaki selamat lah. Okay, pastikan kita betul-betul amanah pada kita punya grup yang kita pergi tu, maklumkan pergerakan kita, sama ada keluar, nak ke mana dan sebagainya. So next doktor, yang terakhir saya rasa. Okay, dan last kali lepas aktiviti berjalan. Ini antara perkara yang data statistik tak ada doktor. Kemalangan melibatkan pendaki gunung sebabkan tak cukup rehat. Dia ada banyak kes doktor. Sebenarnya banyak kes tapi tak ada siapa pun ada rekod. Dia hanya ada rekod bomba, accident tapi tak ada state accident sebab balik gunung, tak ada. Dia tak ada. Tapi kita ada banyak laporan daripada kawan-kawan, si A ni accident, si B ni accident. Puncanya balik penat, tak cukup rehat, kemalangan di jalan raya. Jadi pergi selamat, balik keluar daripada hutan selamat, nak sampai rumah tak selamat. Jadi bila waktu balik, sebelum balik, pastikan kita cukup rehat, segar sebelum kita pulang. Yang ini penting sebab hari ni kadang-kadang kita fikir kita ni superhuman. Tak apa, sepanjang jalan nanti engkau teman aku teman kau. Sudahnya yang seorang bersandar semua jadi tongges kat dalam tu. Kami kalau yang tidur dalam kereta ni doktor, kami panggil tongges. Ni semua dah jadi tongges, engkau seorang-seorang, lala kita pun ke laut kan. Jadi ini penting untuk kita cukup rehat. Dan setakat ni itu saja doktor, pesanan daripada kami, daripada Mosar, untuk memastikan budaya mendaki selamat. Ada apa-apa soalan doktor daripada Dr. Mesaid, daripada rakan-rakan semua? Okey Mus, terima kasih. Satu poin yang bagus Mus. Walaupun kadang-kadang rasa simple tapi penting. Contohnya rehat secukupnya selepas mendaki kan. Kita ada juga kemalangan kawan-kawan yang terlibat dalam kemalangan selepas mendaki. Dan benda tu walaupun nampak simple tapi sebenarnya benda tu penting kan. Dan banyak lagi benda-benda yang simple kadang-kadang yang kita terlupa. Sampah, okey, regroup. Kadang-kadang regroup ni pun kadang terlupa tak? Tak apa, dia tu orang lama, kita jalan je dulu kan. Itu pun sikap yang kadang-kadang menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey doktor, sesuai saya bagi kat doktor. Kita ke mana kita lepas ni? Doktor punya mic tak berbunyi doktor. Doktor pakai mic canggih ni. Tak dengar doktor, tak dengar. Itu tak dengar tu. Tapi kita tengok Umai masih lagi saya respect. Ini bukan senang nak jumpa mangsa hilang 19 hari. Ya, boleh dengar saya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Cik Mus, Cik Syafri,
Umai masih lagi di talian. So alhamdulillah, saya sebenarnya ada beberapa perkara yang saya tertarik dengan apa yang Cik Mu sampaikan tadi. Tak apa, kita bagi laluan dulu untuk iklan. Iklan. Lepas ni kita akan kembali lagi. So, untuk makluman semua rakan-rakan di penonton di Facebook Live, Aurora, kita akan bagi laluan pada Abang Mat Trading. Abang Mat Trading ni saya rasa ramai yang kenal. Sahabat-sahabat kita di luar sana ramai yang kenal sebuah syarikat Bumi Putra yang menjalankan perniagaan barang-barang outdoor. Jadi itu tujuannya tuan-tuan dan puan-puan, kita laksanakan Aurora Talk Series ni lain daripada kita nak bagi informasi, kita nak share knowledge daripada pakar-pakar yang kita jemput. Selain daripada itu juga kita nak menghidupkan suasana, nak menghangatkan industri rekreasi supaya rakan-rakan kita yang berniaga akan dapat sama-sama mencari rezeki dan dapat promote kedai masing-masing ataupun company masing-masing. So lepas ni kita akan kembali semula. Saya persilakan dulu Abang Mat Trading untuk mempromosikan barang-barang beliau dan juga mungkin ada hadiah menarik yang menanti rakan-rakan pendengar ataupun penonton di Facebook Live. Silakan Abang Mat. Mute Abang Mat buka mic. Okey, Assalamualaikum. Dengar tak? Test. Dengar. Teruskan. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Terima kasih pada organizer sebab invite Abang Mat Trading pada event malam ni. Alhamdulillah program ni agak menarik lah. Tajuk tu agak menarik. Memang terbaik dalam ni semua sifu-sifu saya sebenarnya kan. Segan pula saya sebenarnya. Abang Mus kan. Abang Okok, doktor sendiri kan. Puan Maisara kan. Okey, untuk yang belum kenal lah, nama Abang Mat Trading yang belum kenal lah. Sebab nama tu taklah famous sangat, kecil lah kat market ni. Ramai lagi kedai-kedai yang lama kat market ni, kita baru timbul, baru nak naik. Okey, untuk tu boleh tak Doktor sharekan saya punya slide? Abang Mat tekan slide. Tekan share. Kita dah assign untuk jadi ni. Okey, jap sebelum tu untuk pengetahuan Alright, jap. Okey, boleh nampak slide? Okey, boleh nampak slide? Tak nampak Okeylah, saya cerita je lah Untuk Abang Mat Trading ni, kita ditubuhkan pada tahun 2009. Masa tu kita berada first, kita punya kedai di flat Shah Alam. Masa tu saya masih student masa tu. Mungkin dalam ni pernah datang kat flat flat nombor 34, section 7 Shah Alam. Okay, first kita buka lah. Maksudnya masa tu pun kita masih online. Dan masa tu lah saya terima kasih lah pada Abang Mus lah. Sebab dia datang, dia bagi saya semangat dan dia lah orang pertama suruh saya buka SSM. Benda tu saya tak tahu apa semua kan. Dia menita saya untuk buka SSM. Dan daripada situlah saya mula serius lah untuk buat outdoor ni. Okay, untuk ni nampak? Okay, right. Company profile kini outdoor concept ni, Abang Mat Trading kita ada dua brand outdoor concept dengan Basecamp. Asal kita Abang Mat Trading lah. Daripada situ kita generate dua brand, outdoor concept dan Basecamp. Sejarah AMT ni, daripada AMT 2 kita kembangkan kepada 4 cawangan. Abang Mat, saya mencelah.
Kalau kata tak boleh nak tunjuk slide, tutup stop share tu. Stop share supaya gambar kita lebih besar. Stop share. Stop share. Okay, right. Macam mana nak slide? Okay. Sorry, problem sikit dia punya ni. Teruskan Abang Mat, teruskan. Okay, first time. Okay, daripada AMT kita kembangkan kepada 4 cawangan. First kali kat base camp di Shah Alam. Second kita buka di Melaka. Third kita buka di Terengganu, Kuala Terengganu, dan keempat sekali outdoor concept di Space UA Mall. Itulah cawangan kita setakat ni. Sekarang yang yang hidup betul-betul sekarang ni kita ada 2 lah. Base camp dengan outdoor concept lah. Alright. Apa matlamat base camp ni, AMT ni, kita punya fokus sebenarnya kita nak selesaikan masalah pendaki. Maksudnya apa yang pendaki mencari, kita nak selesaikan masalah. Contohnya mencari barang-barang branded, barang-barang safety. Kita cuba selesaikan masalah-masalah tu. Dan kita punya goal, kita nak jadi pembekal peralatan sukan yang lasak ni first Muslim lah. Sebab kalau kita tengok kat market, untuk Muslim ni ada kan, tapi kita cuba jadi supplier kan. Kita nak pergi ke level supply kepada Muslim dan non-Muslim. Itu kita punya goal lah. Right. Tu slide tak boleh tengok Kalau boleh tengok kat sini pun kita ada gambar-gambar bila kita tubuh AMT daripada rumah flat tu. Daripada rumah flat, lepas tu kita pergi outdoor concept. Okay. Outdoor concept ni sebuah syarikat ultra lah. Kita tahu outdoor concept ni 2017. Right. Base camp 2013. Base camp ni di section 7 lah, 2013. Dekat 1. Okay, itulah slide tak nampak gambar-gambar semua kan. Okay, Terengganu tu kat Kuala Terengganu. Terengganu tu kita sebenarnya kita ada first di Marang, second ke Kuala Terengganu. Lepas tu masuk dalam UiTM. Lepas tu kita dah tak boleh nak control, kita let go. Right, lepas tu kita ada team kita lah, team outdoor concept dan team base camp. Produk-produk, slide tak boleh tunjuk lah. Okay lah, tak apa. Okay, lepas tu apa servis kita kan? Kita buat outdoor dan supply and event kita buat Kita supply barang-barang outdoor dan event yang berkaitan dengan outdoor lah. Macam mendaki, tapi kita tak serius sangat lah sebab tu kita banyak kepada supply. Dan kita punya kelebihan kita adalah kita buat brand kita sendiri. Kita ada brand produk bumi sendiri. Daripada situ kita kembangkan kita punya brand lah kan. Dan kebanyakan kita punya barang ni custom made, tak ada kat market kan. Contohnya yang terbaru ni kita buat lah jacket custom made So kita ada buat industri ni, bahagian industri ni untuk outdoor. Sekarang masuk industri kita ada civil work lah. Untuk pengetahuan Abang Mat ni asal dia pada civil, budak engineering dulu kan, pergi ke outdoor. Tapi civil work pun kita dah start balik. Alhamdulillah kita punya kedai bisnes kita dah boleh bergerak sendiri. Kita dah boleh tinggal dan sekarang ni kita fokus kepada industri. Kita pergi civil work, kita ada construction, kita ada renovation, kita ada M&E lah sekarang ni kan, right? Dan kita lagi ada road access. Okay. Kita untuk pengetahuan, kita ada company kita ada MOF kita boleh supply kepada government, pada mana-mana IPT dan IPTS. Dan untuk itu kita pun ada buat kita ada ambil student LI untuk kita punya company, di mana bila student tu masuk dengan kita,
kita akan develop dia punya skill kepada sale, dan kita punya fokus pada student ni adalah untuk bila dia orang keluar daripada kita punya company, dia orang boleh buka kedai sendiri, kita akan support. Dia lebih pada franchise lah. InsyaAllah lah tuan-tuan semua boleh doakan lah. Kita punya azam, kita nak satu Malaysia tu ada lah kita punya shop. Sama-sama doa lah. Alright, dan sekali kita nak tanya soalan lah. Kita nak bagi soalan lah. Okay. Nampak lah. Okay, untuk soalan tu, okay, untuk kasut bandar tu tak ada lagi lah. Kita tak fokus lah. Sekarang ni kita dalam perancangan nak buka bandar sebelah tu, tapi dengan keadaan sekarang ni kita fokus kepada brand lah. Dan alhamdulillah kita dah start supply kepada Brunei. Latest ni kita supply medical kepada Labuan dengan Brunei. Itulah kita punya. Okay, Muhammad. Alright. Soalan-soalannya Pak Mat. Soalan Soalannya pada pendengar kita untuk sebab panel kita masih sedang menunggu untuk kita terus pergi pada Q&A session sebab kita belum habis lagi. So kita persilakan soalan-soalan yang Abang Mat nak utarakan pada rakan-rakan pendengar supaya rakan-rakan kita dapat hadiah-hadiah yang Abang Mat nak offer tu. Silakan. Okey, semua orang rasa dah nampak gambar-gambar, dah tahu kan hadiah-hadiah nombor 1 chill bag, nombor 2 chill bag, nombor 3 baju, nombor 4 topi apa semua kan. Semua dah tengok Alright. Untuk soalan pertama, kita boleh monitor kan. Senaraikan nama gunung G7 dari rendah ke tinggi, maksudnya dari ketinggian lah. Itu soalan pertama. Dan soalan kedua, clear siapa orang Malaysia pertama yang daki gunung Everest? Kedua. Okey, kalau boleh terus jawab nanti kita akan screenshot. Nombor 3, berapa meter ketinggian gunung Kinabalu? Keempat, di manakah letak tahun berapakah Abang Mat Trading ditubuhkan? Yang first kali di Seksyen 7 tu, tahun berapa? Kat slide pertama tadi kita ada cerita. Itu saja. Dan untuk pemenang kita akan screenshot dan yang menang boleh claim hadiah. Dia akan boleh direct dengan saya, boleh direct call atau message dan kita akan uruskan lah untuk hadiah tu. Ada apa-apa soalan lagi tak? Okey, terima kasih Abang Mat Trading atas jasa baik menaja hadiah-hadiah bagi rakan-rakan kita rakan-rakan pendengar kita di Facebook Live kita. Terima kasih Abang Mat. Jumpa lagi Abang Mat. Okey, sama-sama. Semoga Abang Mat Trading terus maju jaya insya-Allah dan juga dapat menyaingi company-company besar di Malaysia. So terus jangan putus asa. Musim PKP ni kita faham that's why kita pun buat rancangan untuk menyelitkan rakan-rakan industri kita yang meniaga barang-barang outdoor. Okey, terima kasih Abang Mat. Boleh buat satu pesanan lah. Sila. Kata-kata terakhir. Okey. Kata-kata terakhir kan sebelum habis kan. Okey, untuk outdoor ni kita bagus kan. Kita dah memang rekreasi apa sini dah bagus kan. Cuma dalam masa sama kita titik beratkan kehidupan kita lah. Contohnya kita kena besarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan. Tanam dalam diri kan. Bawa perkataan tu, mendaki ke mana, bawa perkataan tu. InsyaAllah untuk yang Islam ada pelindung di sebalik ucapan. Terima kasih. Terima kasih Abang Mat atas pesanan. Semoga kita sentiasa dekat diri kita dengan Allah
kalau kita melaksanakan aktiviti rekreasi, maksudnya kita berekreasi, sihat badan tapi kita tak lupa pada apa pencipta kita lah. Terima kasih. Okey, so Terima kasih. untuk rakan-rakan pendengar atau pendengar, rakan-rakan penonton di Facebook, jawapan kepada persoalan Abang Mat tadi perlulah dijawab dengan serentak, dan juga saya rasa basisnya adalah siapa yang jawab dulu dia akan dapat jadi pemenang lah. So dengan hadiah-hadiah yang janjikan oleh Abang Mat. So claim jangan dengan Aurora lah. Saya ingatkan jangan claim dengan Aurora, tapi claim daripada Abang Mat Trading. So mungkin lepas ni kalau kata tu Betul. nanti Abang Mat akan pick up lah siapa pemenangnya. Okey, terima kasih Abang Mat. Jumpa lagi insya-Allah. So kita berbalik kepada panel kita yang berdua tadi, alhamdulillah. Cik Muzaffar dan juga Puan Umai. Sayang slide dah cantik lah. Abang Mat tutup mic Abang Mat. Okey, terima kasih. So kita berbalik kepada panel kita yang kedua tadi. Sebelum saya terlupa, saya nak pergi kepada Cik Mus dulu. Rakan-rakan di Facebook Live yang sedang bersama dengan kita. So sekiranya ada persoalan, ada pertanyaan, silakan type di live di Facebook Live. Dan kita akan cuba untuk pick up soalan-soalan tuan-tuan lah, selain pada soalan-soalan daripada moderator kepada panel. Okey, Cik Mus, sebelum tu, Puan Umai lepas ni mungkin, Cik Mus, saya tertarik tadi. Bila Cik Mus kata kebanyakan kes-kes yang berlaku di pergunungan ni, kejadian yang insiden yang berlaku, let's say kemalangan dan sebagainya tu, kebanyakannya sewaktu turun. Sewaktu turun. Ya, betul. Ada saya dengar tadi satu gunung di mana Korbu ke apa tadi yang sebut tadi, yang naik, sewaktu naik. Okey, saya tertarik yang mana saya rasa untuk saya share jugalah pada rakan-rakan pendengar semua, dalam risk management dia ada dikatakan sebagai satu term dipanggil get home itis. Get home itis ni yang mana peserta ataupun hikers ni dia dah mencapai objektifnya. So bila balik tu dia lebih, orang kata lebih selesa lah. Lebih selesa, lebih relax. So dia mula untuk melupakan segala peraturan yang Cik Mus kata ni tadi, nombor 4, nombor 1, nombor 2, 3, nombor 4 ni pegang nombor sampai mati. Tapi bila balik tu dia dah lupa. So tu kita namakan sebagai get home itis dalam risk management. Okey Cik Mus. Cik Rokok, kalau ada soalan dulu silakan dulu Cik Rokok. Mic, Cik Rokok, mic off. Sorry, mic off. Cik Mus, boleh cerita sikit sejarah Musa? Ya. Pendek je, tak payah panjang sangat. Okey, Mosa ditubuhkan pada 2016. Jadi kita tubuhkan sebab nak bantu pihak berkuasa untuk menyelaraskan aktiviti mencari dan menyelamat di kalangan komuniti awam ni. Sebabkan ramai orang nak membantu tapi tak ada siapa yang nak menyelaras. Sebab kita katakan Mosa ni bukannya saya, bukannya persatuan tu sendiri, tapi adalah komuniti hiking yang volunteer dalam proses membantu tu sendiri. Itu sejarah penubuhan lah. Dan yang mana sebelum ni kebanyakan aktiviti membantu mencari dan menyelamat di hutan gunung ni dipelopori oleh rakan-rakan di kalangan malim gunung. Bila kita tengok balik, ramai pula di kalangan pendaki-pendaki yang bukan malim gunung, dia orang sudi nak membantu, turut serta. Jadi itu menguatkan lagi proses pencarian tu. Malahan kita pun tahu doktor, bukan semua orang boleh masuk ke hutan mencari, tapi bantuan tu dalam pelbagai bentuk. Ada yang nak bagi donation, ada yang nak tunggu di bawah di camp induk, di base camp untuk masak bagi penyelamat, yang mana kita panggil tim Kobis. Tim Kobis ni tim yang mana yang akan membantu dari segi penyelamat yang turun untuk makan minum diorang dan sebagainya. Jadi sebab itu kita orang tubuhkan Mosa ni bagi menyelaras volunteer, sukarelawan yang datang membantu pihak berkuasa. Okey, terima kasih Cik Mus. Bagus jawapan tu. Okey, Dok. Terima kasih Cik Mus. Saya dengar tadi penjelasan berkenaan dengan peraturan dan sebagainya, tata cara dan guideline lah kepada pendaki, Cik Mus dah bentangkan. Cuma saya nak tanya pada Puan Umai. Mungkin soalannya ada kaitan dengan pengalaman Umai lah, yang mana soalannya Puan Umai, apa keperluan kepada pendaki untuk elakkan kejadian sesat berlaku dari kacamata Umai sebagai mangsa sesat? Saya tak nak dengar apa yang Cik Mus bentangkan tadi, tapi mungkin daripada kacamata Umai.
Umai sebagai seorang mangsa yang telah melalui. Cik Mus tu mungkin dia bentangkan berkenaan dengan teori bagaimana sekian dan sebagainya Cik Mus. Yang ni kita nak dengar dari kacamata Umai sendiri. Maksudnya telah melalui selama 19 hari, apa sebenarnya keperluan asas ataupun yang Umai rasa perlu ada pada setiap pendaki supaya kita dapat mengelakkan, kita tak nak kejadian sama berulang. Sebab kalau kita tengok banyak kes yang berlaku adalah kejadian yang sama berulang-ulang di tempat yang sama. Silakan Umai. Okay, baik, terima kasih Doktor. Okey, daripada kalau story saya sesat ni, yang saya nampak dia punya starting dia tu daripada punca kita hilang tu, sesat tu. Maksudnya waktu tu Umai berjalan seorang diri kan. Jadi benda tu yang memang Umai akan ingatkan pada semua kawan-kawan, jangan sesekali jalan seorang-seorang. Itu yang paling penting sekali sebenarnya, kan? Maksudnya ikutlah arahan, ikut kita punya peraturan. Dan lagi satu, kalau dari segi peralatan pula, Umai nampak dua benda ni memang sangat penting, pisau dan juga wisil. Sebab macam yang Umai cakap tadi, mendengar kita sebut nama, aku nak respon kan, dia sangat nyaring dan kuat untuk orang macam minta tolong. Kecemasan. Pada awal kan daripada grup tu. Tadi pun Cik Mus bagi tahu pun dah kena kira. Tak, kalau kes Umai ni, dia orang tahu, Umai katalah Umai sesat dalam pukul 9.30 pagi tadi tu. Dapat tahu seorang tak ada pukul 1 pagi selepas tu. Bayangkan berapa jam gap dia tu. Jadi dia sepancar di sungai tadi itu yang mula sesat tu, tak ada siapa yang tahu Umai sedang hilang. Benda dah selesa lah, dah capai tadi kan, dah capai puncak, dah ambil gambar. Audio Umai Jadi putus-putus. nak balik enggak dah peraturan tu. Putus-putus. Jade dapat dengar tak apa yang Umai dah share tadi? Dapat. Yang Ada penting sekali jangan berpecah lah daripada grup. Yang penting wisil. Hilang, tetap boleh pakai dekat tu iPad yang penting. Dia buat bunyi tu berapa kali kita nak dengar orang panggil nama, orang takut. Boleh bantu orang mencari. Ini yang Umai nampak lah. Terima kasih Pak Umai. Mengambil atas jawapannya. Tapi mungkin audio terputus-putus sikit lah kan? Ya, betul. Audio tak ada putus-putus sikit Pak Umai. Mungkin boleh setting sikit lah mana-mana yang patut. Baik, kok ada soalan kok pada panel kita, silakan. Saya nak tanya dengan Mus kan. Berkenaan dengan kalau kita tersesat, apa nasihat Cik Mus? Katakan kita tersesat, kita tak sure bila hutan. Apa pandangan pula daripada segi Cik Mus? Okey, terima kasih Okok. Jadi tadi petang ni saya memang buat slide pun pasal tersesat. Kalau tersesat nak buat apa? Sebab ramai orang tanya soalan yang sama pada saya. Jadi first kali bila tersesat, kita jangan bergerak jauh daripada tempat kita mula-mula sesat lah. Sebab untuk kumpulan pencari penyelamat ni, dia akan fokus pada laluan ataupun tempat terakhir yang mana mangsa mula sesat, yang dia sedar mangsa mula sesat. Jadi biasanya dalam masa 3 hari yang pertama tu, pencarian biasa kita akan tumpukan di lokasi
mangsa mula-mula sesat ataupun tempat terakhir kami jangkakan mangsa mungkin berada. Jadi sebab tu selalu kita nasihatkan bila mangsa sesat jangan bergerak jauh ataupun jangan bergerak langsung. Kita ada kes yang mana mangsa share location, kita pergi location dia dah bergerak. Pergi lagi dia share next location, dia dah bergerak. Dia seolah-olah macam nak suruh kita main kejar-kejar dia kan. Jadi sebab itu biasanya kita minta kalau mangsa hilang janganlah bergerak jauh. Itu yang penting. Yang kedua mula lihat balik sekitaran yang mana kita panggil kita guna stop, think, observe dan proceed. Mana mula apa sekali yang perlu buat, berhenti. Ataupun kita kata duduk. Istighfar. Kita istighfar pada yang Muslim untuk kita tenang. Lepas tu mula kita lihat balik di sekeliling kita, persekitaran kita. Ini adakah laluan yang aku lalu tadi. Tengok balik belakang, depan dan mula memanggil. Kalau ada whistle, guna whistle. Kalau tak ada, gunakanlah apa saja kederat yang ada. Kalau boleh ketuk banir. Tapi paling awal ni waktu tenaga ada, launglah. Ada orang kata nanti takut kalau jerit-jerit nanti benda lain sahut. Tuan-tuan, waktu kita hilang, pedulikanlah benda tu. Memang kita nak siapa pun yang boleh sahutlah. Kan? Jadi waktu kita hilang tu, itu antara perkara yang paling mustahak. Jangan bergerak jauh. Jadi lain, ya, soalan seterusnya. Terima kasih Cik Mus. Terima kasih Cik Mus atas panduan dan juga mungkin jawapan pada soalan sahabat kita tadi tu. Baik, saya nak tanya Umay pula. Since tadi masa kita borak-borak tadilah waktu terputus live sekejap tadi Cik Mus saya tanya Umay berkenaan dengan apa orang kata masih lagi ke meneruskan aktiviti hiking. So soalannya adakah insiden sesat 19 hari ni Umay, adakah dia menjadi trauma? Menjadi trauma kepada Umay dan adakah ianya memberikan kesan kepada aktiviti hiking? Sebab saya tahu kalau kita sebut berkenaan dengan hiking di Gunung Tahan, gunung-gunung yang tinggi-tinggi kan, yang G7 semua ni, bukannya orang kata hikers yang yang kaling-kaling lah kan, memang dia orang kata hikers yang hebat-hebat yang memang bercita-cita tinggi nak menawan gunung-gunung besar ni. So silakan Mai. Untuk pengetahuan semualah sebenarnya Umay bukannya orang yang sentiasa, sebenarnya bukan satu kebiasaan lah. Kiranya guru pertama Umay daki. Aktiviti outdoor macam masuk. Ada Umay putus-putus Mai? Pernah, cumanya hiking tak pernah. Tapi kalau ditanya putus-putus, ya. Okey ke? Okey, boleh dengar. Tahu. Alhamdulillah buat halangan nak. Ya, masih terputus. Dan tak pergi. Cuma kan jadi dia tak dapat. Fobia Umay ni pun setiap 2 tahun sekali Gunung Tahan kat Kuala akan kita pergi cari balik, kita pergi mengimbau kenangan lah orang kata. Tapi fobia tu tak, memang dah pernah dengan suara jadikan cerita kita hospital tu dan itulah sudahnya tak pergi. Audio Umay saya rasa masih terputus-putus. Okey. Cepat pergi balik Gunung Tahan. Okey Mai, rasa audio terputus-putus, kalau kena setting jadi sikit. Macam fobia tu taklah. Alright, terima kasih. So audio Umay ada terputus-putus. Kena setting sikit supaya orang kata apabila Umay bercakap tu mungkin boleh didengari oleh rakan-rakan ya.
Baik, kita ada beberapa soalan. Ni ada yang kita pick up soalan daripada daripada live tadi. So soalannya daripada Muhammad Nur Azizuddin Muhammad Nur. Ni sahabat saya ni rasanya. Budaya naik 3 ke 4 gunung. Soalannya bunyi macam ni, boleh dengar saya? Boleh. So budaya naik ke 3 ke 4 gunung dalam sehari menjadi trending sekarang tanpa persediaan yang penuh. Malah ada perkhidmatan malim gunung yang menerima peserta seperti itu. Adakah itu boleh mengundang kemalangan walaupun sehebat mana peserta tersebut, dan kenapa pihak berkuasa masih membenarkan perkara ini dijalankan walaupun tahu risikonya amat tinggi? So mungkin Cik Mu boleh ringkaskan jawapannya, sebab kita pun masa tak apa ada, kita janji 10.30 tapi menghampiri pukul 11 kerana technical problem tadi lah. Silakan Cik Mus. Okey, baik. Pada saya memang betul lah, satu fatigue lah, maknanya dari segi tahap kita tu dah lesu, naik turun. Belum lagi kita pergi pada pergerakan, contoh kita naik daripada Arung, lepas tu nak pergi ke Gunung Panti dalam hari yang sama, jadi sebenarnya tak sesuai. Tapi daripada soalan kenapa pihak kuasa masih membenarkan, sebab sistem hanya meletakkan permohonan permit tu atas tempat tu dan juga orang yang membawa. Dia tak ada pula check sistem boleh tak orang yang sama mohon gunung yang berlainan dalam hari yang sama. Dia tak ada dalam sistem begitu setakat ini. Jadi kerana itu benda ni masih lagi berlaku lah. So mungkin akan ada penambahbaikan, wallahualam lah masa akan datang. Itu daripada saya. Okey, terima kasih Cik Mus, padat, ringkas. So ada soalan lain pula daripada Abdul Hadi. Dalam semua mana nak dapat sekarang ni buku yang ditulis oleh Puan Umay. Ni untuk Puan Umay. Boleh jelaskan sikit, promote sikit buku yang ditulis supaya rakan-rakan kita yang menonton Facebook Live ni dapat balik lah. Kalau tak ada, kena reprint Puan Umay. Silakan. Macam saya cakap tadi, soalan tu jangan ditanya sebab memang tak ada dah buku tu. Tapi kan untuk buat yang baru, cetak baru, kena check Prima ni daripada buku Prima. Saya pun tak ada. Tak ada dah buku ni. Okey, so kena buat yang baru. Untuk pengetahuan rakan-rakan di luar sana, banyak orang kontak. Buku tu dah tak ada saya rasa, so kena reprint lah nanti insya-Allah. Penerbit UPSI. Kita ada di UPSI ni, kita boleh kalau kata nak print dengan Aurora ataupun nak tulis gaya baru. Kalau kata buku yang lama tu mungkin tak boleh nak terbit dah dengan UPSI sebabnya dah diterbitkan sebelum ni. Tulis balik, so kita boleh buat melalui Aurora dan melalui penerbit UPSI lah. Alright, sebab saya nampak permintaan yang tinggi. Rakan-rakan semua nak tahu pengalaman, nak dengar, sebab 19 hari ni bukan calang-calang pengalaman. Calang pengalaman yang mungkin tak ramai orang dapat lalui. Okey, so soalan seterusnya mungkin ni untuk Cik Mus. Kita pun tak boleh lama dah ni, saya rasa dah lama sangat dah kita online. Daripada Aqua Putrajaya, sahabat kita juga, macam mana komunikasi menggunakan whistle di dalam hutan? Adakah kaedah bunyinya di standardize oleh semua? So yang ni saya rasa banyaklah yang diguna pakai kan. Kita pakai dengan kawan tiup pendek-pendek, rapat-rapat. So kecemasan, tiup sekali mungkin tanda ada. Tapi adakah keselarasan itu dilakukan secara global? Cik Mo, silakan. Baik, terima kasih. Setakat ni komunikasi menggunakan whistle yang biasanya diamalkan di kalangan pendaki adalah waktu kecemasan saja, Doktor. Jadi waktu untuk berkumpul ataupun untuk penggunaan sepanjang ekspedisi kebanyakannya dikawal oleh malim gunung ataupun penganjur sahaja. Sebagai contoh, whistle panjang bagi berkumpul yang mana digunakan oleh penganjur ataupun malim gunung. Tapi tidak digunakan bagi komunikasi memanggil-manggil di dalam hutan. Sebab whistle ni penggunaannya sama juga macam mana di air, bila dalam keadaan kecemasan saja kita guna. Jadi begitulah juga penggunaan whistle ni dalam hutan. Kalau nak menggantikan penggunaan radio, nak dijadikan ala-ala Moskot, jenuh kita nak tanya apa khabar engkau kan, banyak pula bunyi whistle nak dipakai kan. So itu jawapan daripada saya lah, Doktor. Okey, terima kasih. Samalah saya rasa kan, kalau saya di air, saya lebih kepada aktiviti air lah. So macam saya sebut tadi, kalau kata whistle yang kita tiup tu secara kerap dan pendek-pendek tu kecemasan. Saya rasa sama je. Aplikasi tu digunakan sama ada di hutan ataupun di air, saya rasa sama saja. Cuma yang penting mungkin
memahami lah mungkin kan. Maksudnya dalam tim tu saling memahami apa yang nak disampaikan melalui research tersebut. Okey, so ada lagi soalan kok. Kalau kata boleh petik lagi 1-2 soalan ataupun mungkin soalan terakhir untuk panel kita sebelum kita menutup. Saya soalan untuk Cik Mus. Tadi pasal berat dari Cik Mus kan. Cik Mus, Ha. dalam banyak sar daripada Hasan Ayat, Gerau, Saga, yang Fatih, yang terbaru Angketi, yang mana satu rasanya menusuk di kalbu ataupun yang memberi impak pada Cik Mus dalam menjalankan kerja-kerja ini? Terima kasih Cik Kok. Setiap SAR dia ada klinikan dia. Ada SAR yang palsu, ada SAR yang sebenar, ada SAR yang jumpa, ada yang SAR tak jumpa. SAR Hasan menusuk di hati sebab tak jumpa sampai sudah, sahabat kami sendiri. SAR yang digerah mengajar kami yang mana bukan semua tempat komunikasi itu boleh berlangsung. Kami terpaksa menggunakan sistem konvensional, kami pakai burung merpati doktor. Kami kirim orang asli, bawa surat, berantai, hantar, berlari, naik bukit, turun bukit ke pihak berkuasa sebab pihak berkuasa pun terputus hubungan dengan kami. Jadi SAR di Bukit Apek, di Bukit Saga mengajar kita yang mana bukan semua orang hilang tu memang hilang. Ada setengah tu memang dia plan untuk hilang. Jadi penting untuk hari ini pada saya dalam semua SAR kami akan terus belajar dari segi proses dia memahami karakter profiling individu yang sesat sebelum SAR tu dilanjutkan ke tahap maksimum. Jadi itulah jawapan saya. Jadi SAR pada saya semuanya istimewa dan tak ada yang pada saya biasa-biasa lah. Kalau ada orang tanya, ada orang kata ada tak SAR yang melibatkan benda-benda mistik. Kami kalau bab mistik ni memang boleh cerita 3 hari 2 malam tak habis doktor kan. Tapi yang mana betul yang mana tidak kita tak tahu. Hantu ni dia kadang-kadang lagi kuat menipu daripada kita kan. Jadi itulah jawapan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Mus. Terima kasih Puan Umai. Apa yang saya dengar tadi daripada pembentangan Cik Mus dan juga Puan Umai, kita dapati mungkin kekurangan kita di Malaysia ni in term of data. Yang mana mungkin disebut data kematian, data kemalangan, yang agak kurang, kalau ada pun mungkin disimpan secara sendiri dan juga tidak tidak dihebahkan secara menyeluruh supaya rakan-rakan kita yang melaksanakan aktiviti-aktiviti ini dapat merujuk. So yang ni saya rasa satu budaya yang kurang baiklah. So insyaAllah kita cuba sama-sama mungkin Cik Mus di Mosar untuk dapat bekerjasama dengan Aurora untuk kita wujudkan satu data. Satu data yang mana data-data ni boleh menjadi rujukan sahabat-sahabat kita. Sebab kita cuba nak elakkan kalau kita ada data ni mungkin kita dapat mengurangkan insiden-insiden kemalangan yang mana near miss pun is part of accident kan, ataupun insiden-insiden yang cuba kita nak elakkan. Mungkin ni boleh menjadi sebagai satu kaedah untuk kita mengurangkan risiko kemalangan di pergunungan. So antara kajian-kajian saya rasa mungkin Nik Jazwiri ada buat daripada UPSI dulu kajian berkenaan dengan kemalangan di pergunungan, tapi tak mungkin terputus dah lama data sewaktu kajian dia saja, kemudian selepas tu mungkin tak ada kesinambungan. So mungkin pihak MOSA boleh teruskan dan juga data tu boleh bekerjasama dengan Aurora untuk kita selesaikan ataupun wujudkan bekalan data yang stabil lah. Baik, so terima kasih Cik Mus, terima kasih Puan Umai. Mungkin kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri sesi kita ni, Aurora Talk Series 1.0 ni. Dah menghampiri pukul 11 pun kita janji 10.30. Kata-kata terakhir Cik Mus, harapan mungkin untuk industri rekreasi kita di Malaysia, especially part pergunungan ataupun hiking. Silakan Cik Mus. Baik, terima kasih. Kata-kata terakhir daripada pihak saya mewakili rakan-rakan mencari dan menyelamat. Jadi cubalah kita untuk lebih peka pada persekitaran, pada suasana dan juga pada industri ini sendiri. Yang mana kita tahu di negara kita ni bila ada kejadian kemalangan, kehilangan dan sebagainya, pihak kerajaan kadang dia mengambil tindakan secara drastik dalam menutup, menghalang, menghadkan. So yang akhirnya akan menyebabkan kita punya aktiviti, hobi kita ni terbantut.
Jadi dengan mengamalkan budaya mendaki yang selamat akan membantu pihak berkuasa itu sendiri beramal yakin untuk membenarkan aktiviti ini dijalankan secara berterusan. Ramai orang komplain bulan 12 kenapa tutup. Kalau kerajaan tak tutup bulan 12, time tu cuti sekolah, jadi duyun-duyun orang banyak gunung, lagi ramai orang hilang. So pada saya, sama-sama kita membudayakan budaya mendaki selamat ni supaya aktiviti kita ni dapat diterjemahkan sebagai aktiviti sihat dan meyakinkan pihak berkuasa yang mana ianya selaras dengan perkembangan dunia semasa, boleh dijalankan dengan selamat. So itu saja daripada saya lah. So harap-harap pesanan daripada Umai dan saya ni dapat didengari oleh rakan-rakan rekreasi semua untuk membudayakan aktiviti mendaki secara selamat. Itu saja. Dok, silakan. Okay, terima kasih Cik Mus. Kata-kata terakhir daripada Umai. Sahabat saya tadi mana pergi dah? Cik Syafri. Okey, silakan Cik Puan Umai. Kata-kata terakhir, mungkin harapan dan juga apa yang Puan Umai rasa berkenaan dengan aktiviti hiking ni, pesanan kepada semua rakan-rakan kita di luar sana. Silakan. Tak ada apa yang dapat Umai nak pesan, cuma pesan dia jaga diri dan jangan memandai-mandai. Kan, ikut peraturan, ikut SOP dia. Itu yang paling penting. InsyaAllah kalau kita ikut benda ni, selamatlah kita. Kan, ikut pada kalau kita memandai-mandai itu yang menyusahkan diri kita dan juga orang lain. Itulah harapan lagi yang sesat sampai 19 hari. Sebab benda akan melibatkan ramai orang yang tepat. Yang punca susahkan orang lain. Itu. Be safe. Terima kasih Puan Umai. Terima kasih Puan Umai. Rokok, kita dah menghampiri ke penghujung rancangan. Kita ucapkan terima kasih pada dua-dua panel kita. Sama-sama kita tepuk tangan untuk kedua-dua panel. So, Alhamdulillah banyak informasi yang saya percaya saya tengok komen-komen daripada Facebook rakan-rakan kita tadi yang kata kedua-dua panel memberikan informasi yang sangat berguna kepada masyarakat di luar sana. Kerana kita percaya masyarakat kita ni mungkin yang minat itu tinggi tetapi pengetahuan dan juga pendedahan dalam bidang hiking dan sebagainya ni mungkin masih agak kurang. Tapi niat melebihi daripada pengetahuan. So yang tu mewujudkan pelbagai insiden yang berlaku. Baik, Ya, so betul Dr. Saya setuju tu. Saya rasa tak kira kalau kita ni otai ke, orang baru ke, orang lama ke, rasanya kita kena sentiasa belajar dan berkongsi pengalaman dan juga ni kita ni bukannya pandai semua. Ada benda yang kita pandai, ada benda yang mungkin kita tak pandai. So, sentiasa belajar, tak kira kita siapa dan semoga sesi ni bermanfaatlah pada semua. Okey, terima kasih pada semua. Kita terima kasih pada panel sekali lagi, kedua-dua panel. So insyaAllah rakan-rakan penonton di Facebook, insyaAllah kita akan sentiasa bersiaran live di Facebook daripada Aurora dengan kerjasama rakan-rakan industri, persatuan, insyaAllah 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kita akan adakan, kalau kata seminggu sekali kan kerap sangat kan, tak sempat kita nak mencari panel yang betul-betul solid, yang baik yang kita sampaikan kepada tuan-tuan semua supaya kualiti yang tuan-tuan terima daripada Aurora dapat memuaskan hati tuan-tuan dan juga pada masa yang sama dapat menambah ilmu tuan-tuan supaya aktiviti rekreasi kita dapat dilaksanakan dengan selamat dan memberikan kepuasan kepada anda semua. Okey, so saya rasa itu saja untuk kali ini. So semua panel kita lambai pada semua rakan-rakan kita di luar sana. Terima kasih bersiaran untuk sesi yang pertama ini. Jumpa lagi insya-Allah pada siri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.
Dah tutup lah heavy.